baca. Bismillahirrahmanirrahim. Mau baca tak? Mau baca tak hadisnya? Saya pesan nak hadis baca dulu. Wah, saya tak sempat. Saya tu awak baca. Saya tak tinggi suara. Hadis yang ke-16 daripada hadis 40. Okey. Tapi kita akan belajar ke 40 hadis, saya cuma 42 hadis. Okey, ini hadis ke-16. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa seorang laki-laki yang telah jumpa Rasulullah dan dia berkata pada Rasulullah, "Ausini, wasiatkanlah aku." Dia mesti bunyi ke ausini. Ausini, wasiatkanlah aku. Nabi berkata, "Qal." Apa kata Nabi? La taghdab. Jangan marah. Kemudian faraddada mirara qala la taghdab. Orang tu tanya lagi. Berulang-ulang tanya. Wasiatkanlah aku, ya, tambahkanlah, wasiatkanlah. Nabi kata, la taghdab. Dia tanya, tambahkanlah ya Rasulullah, wasiatkanlah, tambahkanlah wasiatnya. La taghdab. Okey, so jadi kita lihat hadis ni pendek saja. Apa dia punya pokok perbincangan? Hanya 2 kalimah. La, jangan. Taghdab, marah. Jangan marah. Pendek kan? Yes, ini nama dia Jami Jawami'ul Kalim. Dia pendek, tetapi maksud dia dalam. Walaupun dia pendek, ilmu dia banyak kat situ. Okey? Ini bukan jalan-jalan hadis. Sebab hadis ini menunjukkan, kalau kita betul-betul perhatikan, la taghdab, ini menunjukkan satu daripada sifat yang besar daripada akhlak Islamiah. Sebab bila kita perhatikan akhlak Islamiah, ialah orang-orang yang berakhlak mulia. Mereka boleh berperangai tak dengan perangai kotor, tapi mereka tidak mau pilih perangai kotor, perangai keji, perangai tak baik, perangai yang salah, perangai yang jahat. Mereka pilih akhlak yang mulia. Dengan kemudian itu, mereka akan menjadi orang yang tawaduk, orang yang bersopan santun, orang yang bersifat malu. Okay. Dan dengan sifat-sifat ini menunjukkan mereka mulia di sisi Allah, mulia di sisi manusia. Tapi dia punya punca daripada mana? La taghdab, jangan marah. Sebab marah itu kalau kita perhatikan adalah keburukan akhlak, lawan daripada kemuliaan akhlak yang akan menyebabkan kita mendapat timbangan yang baik, yang berat neraca di padang mahsyar. Ialah orang ni solat, orang ni pun solat, orang ni puasa, orang ni puasa, orang ni belajar, sama-sama belajar. Dia mengajar, awak pun mengajar, sama-sama mengajar, sama-sama puasa, sama-sama buat ibadat, pergi haji, semua sama.
Tapi yang menjadikan siapa yang timbangan lebih berat, yang paling baik akhlak. Okay. Kita mengajar agama, tapi kadang-kadang akhlak buruk juga. Sebab namanya manusia kan. Bukan kata ustaz, ustazah, imam, kiai, ini semua malaikat, bukan. Namanya manusia. Tapi kadang-kadang walaupun dia ada ilmu tinggi, dia akhlak dia buruk. Belajar pun sama. Awak sama-sama belajar. Dia belajar 2 guru, kita belajar 2 guru. Dia belajar 3 guru, kita belajar 3 guru. Tetapi kenapa orang tu yang memiliki akhlak bagus, belajar sama? Salat pun kita sama. Salat sunat semua orang boleh buat. Tapi bila bagian akhlak, kita akan cakap dia tu salat yang baguslah. Tapi kau tengok apa kata dia, menyakit hati, kasar, kesat, tidak mengenang budi. Menghina, mencerca, tak boleh bertolak ansur, tak boleh lebih kurang. Padahal awak sama-sama, kita sama-sama belajar, semua sama. Kenapa? Pasal 5 orang. Yang seorang ini dia mulia kerana akhlak dia. Yang seorang dia dihina kerana akhlak dia. Jadi kita kena tengok, Nabi kata la taghdab. So kita kena cari punca-punca dia, kenapa orang tu jadi marah, apa pun sebab dia marah. Kadang-kadang kita saya selamat, aku tak belajar banyak. Kita datang belajar, salam-salam kurang dah balik, kita tak campur-campur orang. Tapi awak takkan tak campur kat dalam rumah. Ada anak, ada suami, ada keluarga kan. Kita kat sebelah mereka pun mesti akhlak yang mulia. Bukan mana kita buat akhlak mulia ni pada orang dengan orang bukan main bagus, bukan main baik. Kat rumah ada mak tengking hati, buat dengan mak mertua, buat tak kenal, sombong dengan mak mertua, kasar dengan keluarga. Walaupun awak kat depan orang kita Fatimah baik dia, tapi keluarga dia senyum je, baik apa perangai menyakitkan hati orang sana. So ini perangai bukan kita buat depan satu orang dua orang. Ini kena jadi pakaian kita. Kalau pakaian kita pakai, mana pun kita pergi kita pakai pakaian kan, betul tak? Dan ke semalam pakai cantik sikit lah kan, betul? Di mana? Lama sikit, tak kisahlah, pakai-pakailah kan, dan janji mari dia pakaian kita. Hari ni kita pergi belajar. Mungkin yang ada orang pakai lawa juga hari ni. Pasal apa? Baju semalam tu kan, sebelum janji pakai lah kan. Orang macam itu kan. Pakai. Mana ni pakaian kita tutup aurat kita. Kalau orang nampak aurat kita, malu kita. So kita tutup aurat kita. So orang tengok kita, wah yang ni pakai hitam, dia ni pakai hijab, dia ni pakai purple. Orang nampak kita pakaian. Ini pakaian menyedihkan kita juga kan, mencantikkan kita juga kan, mencantikkan kita juga. Kalau orang tua tengok dia hitam saja, satu line kuning ke hijau ke tak ada kat dia punya baju. Jumpa dia hitam saja. Selendang hitam, jumpa hitam, kasut hitam, stoking hitam, yang penting hitam. Memang ada yang nampak seksi sekarang tu. Saya sendiri yang tergugul kali ini. Saya masuk ke organisasi bapa, saya tengah pakai kereta, saya tunggu kereta kat situ. Perempuan muda datang, semua hitam. Tapi kenapa hitam tu nampak? Pada pakai baju hitam, tapi baju hitam tu dah berbentuk. Kemudian dia punya selendang pun, dia pun pusing. Walaupun hitam dia dah seksi. Faham tak? Jadi bila awak pakai itu, macam mana hitam jalan tak, orang pandang awak macam itu. Ini kadang-kadang orang kurang faham tentang aurat. Awak mesti ingat, aurat, menutup aurat itu wajib. Apa maksud menutup aurat itu wajib? Kita mesti menjaga keadaan kita daripada menarik perhatian orang. Awak pakai semua hitam dapat menarik. Baiknya awak tentu pakai hijau ke biru ke apa. Macam biasa orang tak tertarik kan. Awak luar biasa hitam je satu benang emas tak je. Tapi orang tertarik satu dia boleh berapa pada orang. Subhanallah. So kita lihat pakaian merupakan juga satu kecantikan bagi seseorang. Begitulah akhlak kita. Akhlak
menjadi ukuran nilai kita dalam hidup. So kita kena belajar kontrol diri daripada perkara-perkara yang Allah tak redha, sebab yang memberatkan timbangan amal besok akhlak. Amalan sama, tapi kenapa dia lebih akhlak mulia? Dia dengan mak-bapak macam mana hormat, memberi pembicaraan mulia dengan mak-bapak. Orang dah tua, kalau dah kita, kalau kita ada, awak kita dah tua dah yang ada. Kita punya mak dah hidup, atau mak mertua dah hidup. Kita tetap menolong mereka, menghormati mereka, menyayangi mereka, membuat mereka gembira. Jadi akhlak pun dia, orang pun. Si mak bapak dan tua pun dia rasa gembira. Dia kata anak-anak aku macam mana pun ingat, datang, hormat, cakap baik-baik, peluk, cium. Selalu mengembirakan. Ini akhlak. Yang ada tak ada akhlak. Mak ada tercopot tu kat wheelchair ke, dekat katil ke, ada mak makan. Okey. Itu dia kata, mak, okey. Makan. Ada. Masuk. Kalau kau lihat, kadang-kadang lah kau. Takkan kita nak ngadap je kan? Padahal itu akhlak. Orang yang buat dari kita masa kita kecil. Sekarang dia dah tua, tapi kita tak ada akhlak. Siapa leceh lah. Kita menghadap mak kita terlepas kat cerita Melayu. Kan? Kita asyik menghadap dia, dah makan. Sudahlah, maid tu ada kan? Maid tu ada. Ada orang tak ada akhlak. Maid yang jaga mak dia. Masa kita kecil, siapa jaga kita? Maid jaga kita. Sekarang ni zaman maid jaga anak. Zaman dulu, mak jaga. Bapak kita dah tua, anak-anak semua nak kerja. Akhirnya bapak kita dulu apa siapa? Perempuan bukan mahram. Lap badan dia. Haram mana-mana anak begitu. Salah satu anak kena pergi kerja. Awak tahu maid, boleh. Maid laki-laki. Ada maid laki-laki semua. Tapi bukan Islam kan? Bukan Islam. Tapi tak apa lah, ada perempuan kan? Bapak kita lelaki kan? Dia dah panggil perempuan bukan mahram, tolak dia, suap dia makan, lap badan dia, bersuka. Semua anak, semua menanggung dosa. Bukan satu, semua terlibat dosa. Ini akhlak buruk. Sebab awak tidak merasa malu. Bapak kita dah tua, perempuan bukan mahram, bukan dia. Habis hari kerja, berhenti dah. Berhenti, sama nak semakan. Kadang-kadang awak kena berfikir. Kalau tidak, sama berusaha. Sekolah perempuan jaga. Kata orang darurat, this is not darurat. Jangan guna kata-kata darurat. Tak guna tempat. Sebab orangnya ada 5 anak, 5 menantu. Faham tak? So tak ada darurat. Salah satu kena berhenti kerja. Uruskan si bapak dia. Itu lah, anak perempuan dia lah. Tak mesti anak perempuan, menantu pun boleh. Saya ni buat dia anak hukumnya anak kan. Anak lelaki pun boleh. Kadang-kadang kata saya kalau berhenti kerja, macam mana? Tukar shift dia. Saya jumpa saya keluarga. Mak dia sakit. Duduk di rumah abang. Dia 7-8 pagi duduk di rumah abang. So kakak ipar lama kadang kan. Tak balik sikit keluar cakap apa yang tak sedap. Dia kata, jadi yang adik-adik, yang adik ipar semua, okey lah tak apa. Kalau kau nak keluar, kau keluarlah. Nanti dia datang, dia tunggu kat mak. Kau pergilah mana kau keluar sedang kau bersama-sama. Dia tak tanya tapi tak suka baik-baik. Kau pergilah, kita belajar rumah kita. Tapi dia macam tak siap lah kalau dia keluar. Nak orang datang, jaga tua dia, kat rumah dia. Nanti apa orang cakap, jadi dia keram. So in the end, mereka buat macam mana? Mereka dah fikir keluarkan mak dari situ. Si mak pula tak nak. Sebab dia dah biasa rumah tu. Anak lelaki dia rumah. So apa akhir keputusan buat shift dia. Yang pun kerja. Yang satu anak dia kerja tau. Dia datang, dia balik kerja. Nasib baik suami dia timbang rasa. Dia balik nanti, dah urus bangunan dia sikit. Dia balik tu rumah abang dia tidur sana satu malam bukan rumah. Satu malam, besok pagi dia kerja. Besok dia datang lagi. Gitu saja. Dia kerja shift malam. Yang siang tidak ini datang dan ditukar. Di ujung minggu dia yang kerja malam tu takkan datang lah siang. Dia mereka masuk dia uruskan. So mereka buat begitu sampai mak meninggal. So kakak ipar tu mula macam
geram juga. Tapi bersih yang seorang ni bercakap dengan dia, kita tak susah awak ni mak kita. Padahal menantu pun berkewajipan sama macam anak perempuan tu. Sama. Yang bilang menantu tak ada kewajipan, awak ada kewajipan. Awak kata dia tak nak perempuan, awak pun anak perempuan dia. Mana pula saya menantu sampai lagi awak hidup awak menantu. Bercerai dengan anak dia pun bercerai, awak tetap menantu. So inilah, ini semua daripada akhirat. Sebab nanti kalau kita pula, habis aku nak buat, habis yang anak lain tak nak buat. Atau kita adik-adik je, takkan saya seorang. Habis kakak tu buat apa, habis adik tu buat apa, habis tu buat apa. Ini seperti bermarah kan. Ini yang kita nak belajar. Sebab bila timbul marah, awak tak akan buat kebaikan. Satu, kita kena surprise, tekan ni marah sampai timbul kebaikan. Kita mudah marah dalam banyak hal yang akan kita bincang satu-satu. Okay? Jadi ulama menerangkan tak marah ni adalah akhlak Islam, akhlak seorang Muslim yang baik. Okay? Dan kalau satu lagi kita nak kita lihat daripada akhlak yang baik ni, kenapa Nabi sukakan kita daripada marah? Sebab inilah kita bilang jalan untuk menuju kepada redha Allah, jalan untuk menuju kepada Allah, dan jalan untuk mendapat syurga Allah. Okay. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, kita buka surah Ali Imran ayat 133 ayat 134. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'ardu u'iddat lil muttaqin. Berlumba-lumba lah, Allah Ta'ala kata berlumba-lumba, jangan mau kalah. Berlumba-lumba untuk apa? Untuk mendapat pengampunan dari Tuhan kamu. Hidup kita banyak, kita ada buat salah, buat silap dan sebagainya. So kita tinggal baki-baki hidup kita. Kita hendaklah berlumba-lumba, bersari'u kata Allah, dan berlumba-lumba lah kamu pada mendapat pengampunan dari Tuhan kamu yang menyediakan syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Begitu indah, begitu cantik. Mungkin saya rasa ada di antara awak nak tengok gambar-gambar ke anak-anak ke kawan-kawan ke, hantar gambar-gambar pemandangan-pemandangan indah dalam dunia. Semalam saya anak saya presentkan saya pula satu orang, dan saya nak beli, dia kata no, beli daripada dia dan suami dia. Okey lah, jadi saya dah lama tak buka, saya buka bikin-bikin email tak buka padam. Okey, tapi ada lagi yang ada, dia betulkan balik Gmail saya. Saya ada buka lah gambar abang saya gambar sendiri yang ada perkataan-perkataan yang indah. Okey, saya tengok benda dah cantik. Lepas tu saya nak cakap ini gambar cantik. Dah apa saya tekan terpadam habis. Tapi saya sempat tengok. Apa yang saya tengok tu cukup bukan. Memang dalam alam ni banyak benda-benda cantik. Kan? Subhanallah, gambar-gambar yang cantik. Kadang kita tak boleh pergi jauh. Kat tempat-tempat kita pun kalau tengok pokok-pokok, apa boleh nampak. Bagaimana ni dia syurga? Syurga jauh beda cantik kan? Kalau kita bilang tengok air terjun cantik atau gambar-gambar air terjun video cantik, gambar-gambar pokok masa tahun 2002 cantik. Bagaimana syurga? Jauh lebih indah. Itulah yang Allah sediakan, kata Allah, bagi siapa yang berlumba untuk mencari pengampunan dari Tuhan. Lupa untuk dapatkan pengampunan. Macam mana nak dapatkan pengampunan? Kita kena tengok apa yang kita dapat salah, kita boleh dapatkan. Kita pula bekerja-kerja, kita nak cari ampun, untuk petang nak minta ampun, dan balasannya syurga. Allah tak terus syurga begitu, tapi ini orang mesti ada buat salah. Dah buat salah, yang mengkali yang ada amal-amal baik terus. Tapi ada orang, dia bukan amal baik, dia amal jahat. Tetapi lepas tu dia minta ampun. Dan pembalasan daripada dosa dia dengan pengampunan dari Allah adalah syurga. Yang ada sungai-sungai di bawahnya. Masya Allah, macam mana kita tak bayangkan. Kalau dunia yang tak ada nilai di sisi Allah, semua kecantikan dalam alam, keindahan, apa nikmat awak dapat, Nabi terangkan kalaulah dunia ni ada kebaikan seberat sayap nyamuk pun, tentu orang kafir tak dapat rahmat. Segala keindahan dalam dunia macam bangkai kambing.
kamu lagi cantik. So Allah menerangkan pembalasan syurga bagi orang yang berbumbung mendapat pengampunan Allah. Jadi awak tengok ayat ni, Allah kata berbumbung mendapat pengampunan Allah. Kalau orang tak ada dosa, dia tak minta ampun kan? Betul tak? So mana orang ada buat dosa? Siapa yang buat dosa? Ini dosa-dosa dia, tapi dia lekas segera kembali kepada Allah, bertaubat minta ampun kepada Allah. Apa yang dia buat? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'. Wal kazimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas yabtidun. Wallahu yuhibbul muhsinin yang baik. Apa dia? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'. Seorang yang sanggup memberi kerana Allah pada masa senang dan pada masa susah. Ayat ini tak bilang duit, tak bilang harta. Sanggup memberi pada masa senang, pada masa susah. Duit kita tinggalkan dulu, kita ambil yang perkara biasa. Kita dalam keadaan tenang, normal. Kalau sekarang orang cakap kita tenang tak? Lagi kelas ni, awak tenang sekarang. Awak punya disiplin, awak kita memang tak perasan tau. Allah mengaturkan hidup kita. Islam itu ialah agama yang mentarbiahkan kita, melatih kita menjadi orang baik. Awak tadi pagi solat subuh tak? Solat. Dalam solat subuh, Allahu Akbar. Tengah-tengah solat, teringat pula si anak ni belum bangun. Ali, bangunlah dekat. Semua ni tengah solat. Bangun, kita solat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nampak gitu? Tengah-tengah solat bercakap ada. Lepas tu yang seorang bangun lampu buka. Orang nak sembahyang. Kalau ia pun tanganlah buka sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Kenapa nak cakap? Nak cakap pun haram ke? Haram ke cakap? Cakap tak haram. Dalam solat kita dilatih tahan diri bercakap. Disiplin. Okey. Pagi bangun pukul 8 kadang-kadang. Tak apalah kita solat tapi kita mulut kita. Baca-baca. Tak boleh. Makan tak halal. Makan tu halal. Tapi dia tidak dibenarkan dalam solat. Kita ditarbiyah, dilatih. So kita disiplin dalam 5 minit. Tak? 5 minit tu disiplin tak? Tak bercakap, tak lompat, tak pakai, tak makan, tak minum. Kita nak buat kecil ke dalam besar kena tahan. Disiplin tak? 5 minit. Datang kelas ni belajar agama? Disiplin tak? Boleh makan? Makan tak boleh? Boleh minum? Boleh. Tapi ada belajar tak boleh. Dan kalau orang belajar ustaz lain saya tak tahu lah. Kalau saya punya kelas, saya nampak dia makan tak minum, baru dia makan. Saya mesti buat cakap. Sebab orang tak berada, rugi. Okay. Kecuali kalau orang itu, dia dah jumpa saya dari awal, dia sakit, dia perlu minum. Ada yang jumpa ustazah, saya mesti nak minum. Okay. Saya dah kasih izin lah. Saya dah hak masa itu sebagai guru kan. Saya nak awak dapat ilmu. Nanti awak tak nampak, tapi awak ada sebab, awak sakit. Ini awak kata-kata tak? Bila ustaz ke ustazah tengah mengajar, awak tak bergadang. Pada ustazah, pada ilmu yang awak nak belajar, sebab kita tak dapat. Okay? Jadi kita dalam kelas ni, teratur tak? Teratur, tak bergaduh, tak berbual, tak berceloteh, tak ini kita dilatih. Kita tak perasan kok. Every week awak ada belajar dengan saya, ustaz tu, ustazah ni, kan? Berpusing kita minggu kan? Jadi kita awak tengok berapa jam awak dapat diaturkan di rumah. Kita tak buat dosa dalam berapa jam tu kan? Masya Allah. Ini cara Allah melatih kita. Allah nak ubahkan kita kepada kebaikan. Bulan Ramadan, lagilah Allah nak latih kita supaya kita jadi orang baik. Dari subuh sampai maghrib, bahkan 6 sampai malam, 1 bulan. Kita tak buat benda haram. Dan malam-malam boleh makan, boleh minum. Tapi kita tidak mensesiakan malam Ramadan. Siang kita puasa, kita tak makan, tak minum, kita tak cakap bohong, kita tak maki orang, kita tak buat macam-macam. Mungkin kita hanya tidur, aja tidur lah, tak berdosa. Dapat hal ibadat kan?
Allah tak nak kita buat dosa. Jadi kita dalam keadaan tenang ini, kita tak marah kan? Ada orang marah kat sini? Ada orang marah? Tak ada orang marah. Tapi kalau kita kat rumah, atau kita ada lah kat rumah, kat saudara, kadang-kadang naik darah tak? Naik darah ada masa. Anak ke, cucu ke, suami ke, menantu ke, siapa ke, salah sikit je kita darah, zoom naik, kita nak marah kan? Berilah pada jalan kerana Allah, pada masa senang dan pada masa susah. Sekarang masa senang, kalau orang datang tanya-tanya awak ke, lepas balik ni orang cakap awak tenang masa ni. Tapi kalau kita di rumah pun, kalau kita dalam tekanan tak ada fikiran, anak-anak datang tanya apa ke, siapa telefon, siapa telefon? Mak Mina, akhir-akhir masing-masing macam cakap, kita boleh cakap. Tapi kalau kita tengah dalam keadaan penat kat rumah, awak tengah penat, rumah tengah berserak, rumah belum kemas, atau mau balik pasar, orang telefon, kita belakang aku balik, kita letak, aku mau balik pasar, tak penat. Tapi kau tenang, kau balik pasar. Tak tahu kan? Kenapa tak? Di sini kita kena tahu. Allah Ta'ala kata, alladzina yunfiquna fis-sarra, orang yang sangat memberi apa? Jawapan yang baik, majlis muka, cakap dengan sopan, memberi kesopanan, memberi perkara-perkara baik dalam masa tenang dan dalam masa huru-hara. Kau baru balik pasar kan? Nak bulan Ramadan, balik pasar tak dapat minum air, tak dapat makan dulu. Saya dah penat, orang tadi pun tak ada otak, aku baru balik. Di mana lah nampak? Betul tak? Macam kita nak berikan jawapan yang lemah lembut, cakap dengan budi bahasa, bukan mudah. Okay? Kadang-kadang kita ada anak kita, cucu kita, kalau ada cucu budak-budak ni, dia akan datang cakap kita sekejap sama soalan. Betul tak? Awak akan cakap dia bahasa Tuhan, tapi Tuhan kat mana? Dia kata, Tuhan kat mana? Nanti ada tengok baju, ni apa ni kalau apa ni kalau mak ni black. Black tu apa? Black tu apa? Black ni dah black. Ini apa? Nanti lagi. Sekali bukan orang layan. Banyak kali, budak ni. Ya, padahal tak ada salah kami tanya. Tak ada salah. Dia tanya pasal itu kan cari budak-budak. Dia suka bertanya. Pasal gini lah, pasal gitu, itulah, inilah, macam-macam. Saya tak boleh lupa anak saya lelaki. Bila ada, saya suka ambil buku, tunjukkan dia gambar-gambar, macam-macam dia berbual. Tapi dia kadang-kadang dia tanya. Maknanya dia suka tanya bila orang datang je. Bila orang datang aja, dia tengok saya tengah cakap, dia pergi. Mama. Apa tanya? Dinosaur boleh makan tak? Itu soalannya. Dia akan ambil gambar dinosaur. Mama, dinosaur boleh makan tak? Agak-agak awak sekali, 2 kali, baru lapar bolak-bolak buat. Alhamdulillah, Allah uji saya pula dari dia. Saya tak pernah pergi uji. Dia tahu. Ada mama, saya nak apa? Dinosaur boleh makan, boleh saya. Dia boleh makan, kita tak boleh makan dia. Dinosaur boleh makan, saya tak tahu masuk dia kan. Boleh, dinosaur tu boleh makan, macam dia mati. Tapi kita tak boleh makan dia. Belum dia banyak tak lagi. Dinosaur boleh makan. Ambil tak boleh. Cakap-cakap apa? Dia nak kita layan dia sebenarnya. Kita dokong dia. Sekarang nak dokong tak boleh, dah 22 tahun. Kita boleh kasih angkat. Tahu dah kawan tu, pegang tangan dia, buat kepala dia, main-main dengan dia. Dia buat dengan orang. Dia nak itu. Dia nak attention. Tapi untuk tak dapatkan itu, dia akan tanya soalan. Yang mengibukan kita, apa? Mak bukan dia cakap? Jangan, bukan cakap. Mak akan cakap kan? Ini yang kita nak ni lah tahu. Faham tak? Ini yang kita disuruh beri masa kamu tenang. Dan pada masa kamu sempit. Mana kita kena cakap bola. Kau kacau besar. Faham tak? Ini yang kita nak tengok. Saya tak tahu pernah tengok satu video klip kat internet. Yang 2 orang, satu bapa, satu anak tengah duduk depan rumah. Bapa, si anak baca surat khabar.
Si bapak dah tua, anak dah dewasa dah. Kan Broadway. Kali ada berubah. Bapak dia, apa tu? In English lah, what's that? Si anak tu kata, sparrow. Memang kurung sparrow. Okay? Memang kurung. Lepas tu, jangan gitu bang, lagi saya. What's that? Sparrow. Okay? Awak tahu sekarang? Saya tak tahu apa yang dia orang tahu. Saya cerita ni tak tahu, kau tengok Gladys. Video klip kau tengok Gladys. There's nothing to be funny. Lepas tu, biasa lagi, terbang lagi ke burung tu. Burung sparrow kecil tu kan? Terbang. Apa tu? Anak dia, sparrow! S-P-A-R-R-O-W! Dengking ke bapak dia. Bapak dia, ini marah kan? Bapak tanya 3 kali tu kita dah marah. Okay? So si bapak dah dia cakap bapak dia bangun. Anak dia tengok, baru bapak dia pergi. Masuk rumah. Masuk rumah dia balik. Dan dia keluar, dia bawa satu buku. Dia buka. Dia sampai itu page. Dia tunjuk ke anak dia. Read. Dia suruh anak dia read. 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 Dia bilang. Anak dia baca. Ini buku bapak dia punya diary. Bapak dia suka catat apa-apa yang berlaku. Ini bapak dia cerita, hari ini aku bawa anak aku pergi ke park. Anak aku tu jam kemudian ada dalam 3 tahun. 3 tahun lebih kurang. Anak aku dia nampak burung sparrow. Dia tanya aku sampai 21 kali. Dan aku sekali pun tak marah. Aku jawab dengan kasih sayang. Aku peluk dia. Bila anak dia baca, anak dia putus cinta. Bapak dia baru tanya 3 kali dia dengking. Masa dia kecil-kecil, dia tanya 21 kali. Bapak dia jawab dan peluk dia. Pasal apa anak dia memang budak macam itu. Okay? Dia akan tanya banyak-banyak. Mungkin kita rasakan biasa kerang, tapi kita dah dewasa. Masa bermain, masa nak mengetahui tadi kita dah tak puasa lagi. Budak-budak semua datang. Okay? Inilah satu-satu pengajaran untuk kita ingatkan. Pasal kita kadang-kadang anak-anak kita atau keluarga kita atau siapa saja bila kita orang tanya 3-4 kali kita jadi marah. Kita boleh cakap baik-baik, kita jadi tengking. Nak kita bangun tengah sakit kepala. Anak ke suami tanya lah cuba. Suami tanya dengan kita, jangan tahu pasal apa. Tengoklah dia macam mana. Pasal apa jadi saya tahu apa saya makan. Dan lelaki macam itu betul tak? Saya hari Sabtu anak saya kata aku, Ma, jangan masak apa, Ma. Masak je lah, apa mau masak makan lah. Saya tu cakap gitu, saya nak bilang dia. Itu tak marah punya. Dia kata tak ada, Mama. Suami dia nama Nizam. Nizam selalu tanya, Mama lah, dia masak apa? Dia masak apa? Dia happy nak makan. Saya tak, Mama takkan cakap. Saya jangan masuk, aku nak tahu. Jangan nak masak apa. So suami awak tak sakit kepala. Jangan masak apa, Ma. Masak dia aku makan dah. Yelah, apa masak? Kau nak cakap kan? Nampak apa yang masak makan lah. Itu tadi orang sakit kepala pun tak tahu. Mana dia tahu tak bilang dia orang sakit kepala. Betul tak? Dan suami kita tengking. Anak dia tengking pagi-pagi. Padahal mereka tu kadang-kadang family kita. Dalam daging kita. Kita marah tak kena tempat. Just kita marah kenapa? Kerana kepala kita kena sakit. Faham tak? Kepala kita kena sakit, mana orang lain semua mesti kasi kita sakit kan? Jadi kita jawab dengan kesat dan dengan kasar. Ini kita kena jaga. Sebab kalau kita nak dapatkan kereta Allah, kita lawan ada disiplin dengan diri. Kita perhati tadi saya bilang, dalam solat kita dikawal oleh Allah. Dalam belajar kita dikawal oleh Allah. Bulan Ramadan kita dikawal oleh Allah Ta'ala. So ini kalau kita duduk, kita perhatikan, kita tengok Masya Allah. Allah senantiasa hendak kita jadi baik. Kita tak perasan jagaan pemberian Allah atas diri kita. Sampai kita diingatkan, betul juga baik. Dalam solat siapa dia marah? Bismillahirrahmanirrahim. Kan pakai kita baca. Malah tengah menghadap. Kalau macam tengah menghadap pun boleh semua
solat kita baca tenang sekali. Okay? Jadi itu yang Allah kata syurga tu untuk orang yang suka memberi senyuman, beri kata-kata yang baik, ada masa senang dan ada masa susah. Dan yang wakaziminal ghaiz, yang dapat menelan, bukan menahan, menelan kemarahan. Swallow your anger, menelan kemarahan. Marah kalau ditahan, dia tahan saja tak keluar, tapi silap air terlepas juga kan. Tapi kalau pelan balik dia masuk hati kita. Ni beza tahan dan telan. Mana kita memang nak marah, tapi kita duduk terfikir, nanti kita akan bincang macam cara kita nak turunkan kemarahan kita, sampai kita boleh cakap macam biasa dengan lemah lembut, penghormatan. Okay? Kalau tidak, kita akan meluap, kita akan beri kemarahan kita. Kadang-kadang sebab itu tak munasabah tau. Tetapi kita tak perasan kita ni egois, kita ni tak kabur, kita tak perasan. Satu kita kena belajar. Kalau kita duduk, kita perhatikan kenapa kita suka marah seorang orang yang tak kabur. Orang tak kabur suka marah. Orang tawa tu tak jangan. Dan kita suka marah. Bermakna kita sifat tak kabur. Yang kita selama ni menafikan. Saya bukan sombong. Saya tak sombong. Allah sendiri terang kepada kita yang bermaksud jangan sekali-kali kamu mensucikan diri kamu. Saya bukan orang sombong, saya tak sombong juga. Saya cakap yang benar. Ini yang kadang yang kita tak rasa yang makan diri kita. Okay? So kita telan kemarahan kata Allah dan maafkan orang. Bukan mudah kan? Bukan mudah. Nanti kita akan bincang. Bukan mudah. Apa kesalahan orang yang buat pada kita, sakit hati kita. Suami awak yang tiga, boleh maafkan? Bang, nak kena tiga main lah bang, salah kisah. Oh ya, tak ada perempuan satu. Kalau suami tak tahu dengan satu, kadang-kadang biasa peluang kan. Peluang macam agak, kita pun sadar lah, kita dah dulu dah tak ada nak layan dia. Tapi dia nak kahwin juga, umurnya 70. Ada ya. Kan pesen satu saya dapat telefon. Suami beri nafkah, beri segala-galanya. Bukan tak beri, cuma barangkali suami nak perempuan yang lain kita mesti sadar. Minta lah maaf katanya. Kita sama-sama perempuan. Perempuan, muda, dia punya nafsu naik. Kemudian sampai satu stage, dia dah tua pun makin kuat nafsu dia. Tapi bila dah start menurun. Satu ada perempuan sampai umur 50 pun masih udah kepang lagi hendak. Dia masih kuat, dia ada cucu, dia masih boleh belajar suami dia. Tapi bukan dia stage awak dah tak terlalu. Awak rasa bosan, awak rasa penat, awak rasa malas. Awak rasa tak suka lagi. Saya tidak, saya masih awak masih kuat, so awak ni lagi keinginan. Tapi bukan sampai tu satu awak tengah naik. Sampai dah sampai atas dah. Atas bukit dah sampai. Sampai ke atas turun kan. Makin turun kan kita tak layan suami. Suami pula dia naik. Dah sampai ke puncak, dia nampak ada turun lagi tinggi. Nampak lagi kita turun. Dan sampai perempuan tu tak boleh lagi saya layan suami. Jadi si suami nak kahwin lagi. Tapi dia tak tahu bila dia kasih nafkah. Semua dia tanggung. Dan kenapa kita nak buat? Cerai kan? Kalimah. So, habis suami dia nak kahwin lagi, Ustazah datang dia. Kita cakap itu, dia nak lelaki. Faham tak? Awak dah nak tunggu bukit, dia ganti bukit. Okay, dia ganti bukit, kita nak bukit lagi, dia main gunung pula. Faham tak? So dia masih ada kekuatan dan dia perlukan perempuan. Awak tak perlukan lelaki. Okay? Kita mesti faham itu. So kalau dia nak kahwinkan dia.
tak nak marah. Kalau dia boleh tanggung awak nafkah, dia kata saya insyaAllah saya tak boleh lepaskan awak selagi awak hidup, tapi saya pun. Tapi saya pun nak kahwin. Awak pun ada lihat dah tua-tua, buat ibadat dah kenyang. Betul tak? Tapi tak boleh jadi perang besar. Kenapa? Ini semua kita kena cari punca dia kan. Kenapa dia perang? Padahal dia dah tak boleh layan ke tak nafsu suami lagi. Si suami masih ada hajat. Dia dah tak terlagan. Badan tak kuat. Tulang-tulang semua dia merasa. Maaflah. Itu tingkatan orang tak nak cakap. Faham tak? Jadi awak masih nak mempertahankan itu semua. Suami nak kahwin lagi, dia kahwin dah. Rumah dah habis bayar. Kita makan pun berapa lah seorang makan. Anak semua dah kahwin. Kan? Ada air berbersih, dia nak tanggung. Lagi anak-anak pun bagi kita duit. Dah ada rezeki. Biar anak kahwin-kahwin, dah ada perempuan, dah kita layan makan. Aku senang malam-malam dia lagi belajar. Dia bisa dong, di sini buat ibadat. Tapi orang perempuan bila dia ikut orang nafsu dia tak ada fikir semua. Dia tak ada fikir semua. Itu yang nak kahwin. Ada yang dia suka-suka tapi dia tak mampu sesat. Duit dia dapat CPF habis, dia pergi enjoy, pergi Thailand, pergi Batam, pergi mana-mana. Tak balik-balik, kita ni makan jantung. Sekarang duit dah habis. Dah habis. Lepas tu dia balik. Dia buat baik dengan kita. Dia tak cerai kita, dia tak cerai isteri dia. Dia enjoy, duit dia habis. Dia kasih isteri, dia dapat CPF. Dia rasanya haram dia kita tak dapat. Memang awak haram dapat begitu saja korang akan dia kasih. Awak tak ada minta, awak tak ada hak. Duit semua CPF suami kita tak ada hak. Tak ada. Awak nak hak awak tunggu dia meninggal. Dia hidup, kita tak ada hak dengan CPF suami Dia mesen pun tak ada hak. Kecuali dia kasih awak. Awak nak dengan CPF dia harta dia tunggu dia mati. Dia meninggal aja awak dapat. Tak banyak pun sikit dapat kan. Jadi katalah si suami ni dah macam-macam buat. Lepas tu dia kata dia datang kat kita si isteri balik. Dan dia menyesal lah, dia minta maaf lah, begitu-begini. Boleh tak kita maafkan? Oh, dah habis hasil. Bagi kat aku. Ayat ni saya nak pakai. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَالنَّلَّةِ وَالْمَرَحَاتِ dan memaafkan manusia. Kadang-kadang awak tengok orang ni hina, orang ni kata dia, fitnah dia, umpat dia. Suami isteri ke, adik-adik ke, anak-anak ke, sahabat ke, saudara ke, macam nak gerak lah mereka perang. Tapi akhirnya mereka berbaik. Kita pula tengok, katalah si Fatimah ni, hina si Aisyah macam nak gerak. Macam-macam, kita selalu dengar. Bila akhirnya Aisyah tahu. Tapi tak macam mana Fatimah satu hari ke atau suami ke siapa dah datang minta maaf, minta damai. Maaf, dia si Aisyah pun maafkan. Kita yang tengok sakit jantung kan. Kalau tengok adik awak, suami dia minum arak, berbantai, tak kasih nafkah, pergi kat perempuan, main judi lah macam-macam dia buat. Lepas tu sekarang si adik kita ni berana, terpaksa kerja, terpaksa buat macam-macam nak perlukan keperluan hidup. Tak bercerai tapi mereka macam berpisah. Lepas tu akhirnya mereka berbaik. Sakit hati tu. Masa adik kita susah, tak ada orang tolong, kita yang bantu. Tiba-tiba sekarang dia baik, suami dia minta maaf, dia maafkan. Kita bilang, kalau bodoh betul kau biasanya lelaki kau nak bunuh. Yang dulu dia makan jantung kau, dia gini-gini. Orang akan bilang kita bodoh baik dengan suami. Oh bodoh, kau bodoh. Si Fatimah ni asyik hina kau nak baik dengan dia. Kalau aku tak baik dengan dia, dia pun Fatimah tak guna orang. Orang akan bilang kita bodoh. Awak ni bodoh. Kau tak makan kau tak guna. Orang buat kau macam-macam pun kau diam macam lembu kau. Sebenarnya bukan orang bodoh, orang pandai. Sebab Allah kata, telan kemarahan, maafkan kesalahan. Wallahi yuhibbul muhsinin. Ini Aisyah ni orang beriman. Kenapa dia maafkan Fatimah? Kerana Allah perintah, telan kemarahan, maafkan kesalahan, buat kebaikan. Segala apa yang Aisyah buat yang baik, Fatimah tak boleh curi. Walaupun Fatimah dapat, Aisyah beri maaf, Aisyah beri tak marah pada dia, Aisyah tolong lagi dia. Dia dapatlah duit, dapatlah itu, dapatlah ini, dunia aja Aisyah dapat. Fatimah dapat. Tapi si Aisyah, dia beri maaf, dia beri tahan kemarahan, dia tolong bantuan lagi diberi. Semua amalan ni, فَمَنْ
ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa beramal baik kalau seberat debu sekalipun, dia dapat. Dia lihat orang lain tak boleh tokang, tak boleh kongsi, tak boleh curi, tak boleh ambil. Dunia boleh, kan? Awak boleh pasang lawyer, pasang itu, pasang ini, boleh dapat harta bukan harta awak. Tapi di akhirat boleh tak? Tak boleh. So, bukan bodoh, ini orang pandai. Dia buat baik. Allah bila kena sini, Allah suka, sayang orang yang suka buat kebaikan. Kebaikan itu orang kat dunia dapat. Tapi sebenarnya kita lihat yang kat dunia dapat, orang-orang dunia kat dunia dapat rasa. Sebenarnya yang membuat itulah yang dapat paling besar. Paling besar. So, itu simpanan di akhirat. Kita kat dunia dah tak duit simpan. Dah tak nak? Kalau awak adik anak awak bagi mak, setiap bulan ni duit belanja mak 500. Lagi 500 saya simpan kat bank. Mak ikat mak ada apa-apa keperluan, mak pakai duit ni. Saya kasih 500. Satu nak kata mak, saya kasih mak duit belanja 100 saja mak, abang tak kasih 500. Saya kasih mak 100. Lagi dulu saya kasih mak satu bulan saya mampu 200. Saya simpan kat mak 100. Dan orang kata begini, sampai akhirnya si kita satu perempuan, rumah dah terbayar, semua biaya semua dia bayar. Awak ada untuk di pasar makan, minum, pergi naik bas rumah bisa sini, awak ada 1,000. Awak dalam bank tiap bulan ada 1,000. Suka tak? Senang, tak payah bayar polis pun duit. Aduh, Masya Allah. Kita suka kalau kita ada duit simpan. Besok sakit pandai dengan kita keluar. Kita nak sedekah kat mana? Dia juga kat Syria. Aku balik dia pergi keluar kat ATM aku. Satu duit dekat ATM aku 10,000, ambil 1,000. Pergilah, mana masjid nak pergi? Mana masjid yang dekat pada bawah? Cari tabung Syria, masukkan. Awak punya akhirat kan? Bukan orang lain kan? Begitulah kita bila buat amal baik. Apa saja dengan satu senyuman sekalipun, kita cakap baik-baik dengan orang pun, kita tahan kemarahan kita, apa saja kita simpanan kita cakap. Macam kita suka kalau kita ada duit kan, ada orang suka emas tak? Tak suka? Saya tak suka. Tapi orang kasih saya ambil. Kalau takkan nipu saya pakai barang emas. Okay? Tapi kalau kasih ustazah, saya tak berikan ustazah pakai kelas brand. Saya berikan ustazah gelang 12 boleh. Rantai bertenggek-tenggek boleh. Ambil itu semua kita beli macam-macam. Betul tak? Pakai tak ada lah. Memang saya tak suka barang emas. Pakai tak ada, tapi orang kasih tak. Apa ni cerita? Begitulah cerita dia. Tapi kita kalau barang emas kita hendak, duit kita hendak, makan sedap kita hendak, rumah besar kita hendak. Ini dunia saja. Apa yang kita siap untuk akhirat kita? So kita kadang tak payah keluar duit. Tak payah keluar duit. Telan kemarahan. Beri kemaafan. Suka memberi sesuatu memberi kemaafan, memberi senyuman, memberi pertolongan, memberi apa saja. Masa kita lapang, senang, boleh tolong orang. Dan masa kita dah susah. Faham tak? Awak tengah pening. Orang minta tolong, awak tengah sakit. Awak tengah sakit, barangkali tengah bagi kampung datang minta tolong apa. Barangkali akan tahu ustazah macam saya. Tengah sakit pun orang tak minta nasihat. Tengah sakit. Jadi kita beri nasihat. Kalau beri nasihat, kadang-kadang time sihat pun orang datang bukan nak minta nasihat, nak minta resepi. Kadang-kadang tengah sihat, orang datang, ustazah, saya nak jual rumah ustazah. Saya macam mana nak jual rumah? Ejen macam mana? Ejen boleh saya. Saya kadang tak tahu. Saya kadang nanti dah awak tengok masuk khabar, ramai-ramai yang baik tu istiharah baru orang ambil. Jadilah, itu pun jadi. Ustazah punya sambal apa ni, semuanya putih sedap, boleh kasih resepi. Sempat. Jadi semua kita nak kena berikan. Tapi kalau kita beri siapa dapat? Alah, kita kasih dia resepi, jom makan sedap. Pandai je orang nak resepi cari aku. Nak apa pun cari aku. Kita terlupa tau. Awak kasih resepi kat orang, orang dapat makan sedap. Awak dapat pahala besar di akhirat. Orang yang bodoh, dia tahan resepi tu ada 10 bahan, dia kasih 9. Itu orang bodoh. Faham tak? Dia kasih 9. Lepas tu nanti orang tu tanya balik dengan dia, saya masak tak sama macam awak punya lah.
apa ni, sebelah saya ada orang lain, satu yang tahu saya punya masakan. Misalnya kalau saya pandai masak lah. Lepas tu dia kata, kan sama, saya kasih awak sama je, tak ada apa-apa. Tapi saya tahu tentang saya ini. Yang sekolah kata, kau tak bilang dia takut itu, takut ini. Oh, itu lupa. Bukan lupa, sengaja lupa kan. Munafik tak awak? Munafik tak? Munafik. Na'udzubillah. Kalau kasih sebab saya, nanti kita masak, dia memasak, dia pandai kasih sebab dia masak. Ilmu pun masak yang ada bagi kita, Allah bagi kan. Kita kasih Allah yang ada luar sini. Kenapa kita tak nak kasih? Pasal ada penyakit. Penyakit apa tu? Takabur. Apa tu takabur? Jangan jawab sombong. Jangan jawab bongkar. Apa takabur? Sombong. Tak, itu cakap Melayu. Cakap bahasa Arab, takabur. Orang dia mustakbirin. Kita ada takabur. Takabur, kita perlu orang memberi penghormatan pada kita. Orang mesti utamakan kita. Orang mesti layan kita dengan baik. Kita pula pandang orang semua rendah. Tak ada orang lebih baik pada kita. Tak ada orang lebih bagus pada kita. Kita masak orang tak boleh lawan. Kita naik baju orang tak boleh lawan. Siapa boleh kemas rumah macam saya? Saya perempuan tahu cat rumah, saya boleh lampu, saya boleh tukar television rosak, saya fikir tak ada orang. Komputer rosak, saya fikir. Jadi awak kita rasa diri kita hebat. Semua awak tahu. Siapa boleh lawan saya? Awak rasa hebat dia. Dengan sebab kita rasa hebat, kan? Bila kita tak dapat penghormatan yang sewajarnya, kita jadi tak tentram. Tak tentram tu jadi marah. Okay. Memanglah kadang-kadang kita hidup ni perlu kepada kita yang menghormati, menghargai kan. Tapi kita nak lawan marah kita. Kita pula akan menghormati orang. Kita tak akan menghargai orang. Tapi orang tak menghargai kita. Orang tak menghormati kita. Jadi kita jadi marah kan? Kita punya suami, awak punya suami, tapi dia demam. Suami, dia dapat, kalau kerja government, bulan 12 dia dapat bonus. Sebulan. Dan terima. Kerja government tak ada 4 bulan. Kerja bukan government dapat lebih kan? Saya di government dapat lebih. Tetapi orang kerja government, nanti bulan 3, dia ada penilaian appraisal. Kemudian nanti bulan 3 hujung ke apa, dia akan dapat tahu dia dapat berapa ekstra. 2 bulan, 3 bulan, 3 bulan setengah, 4 bulan punya gaji tu. Appraisal, penilaian 1 tahun. Bagaimana awak punya rekod cara datang kerja, in time, balik macam mana, berkira, punya projek-projek semua mereka ada perhatian. So awak bagus tahun ni. So awak punya manager, apa semua kasih awak good record, awak boleh dapat 4 bulan lagi, 5 bulan lagi. Ini gaji government tu. Kemudian bulan 4 ni, mereka akan tahu gaji mereka naik berapa. 5%, 10%, daripada gaji ke mana? Ada orang naik 100, 200, 500. Daripada gaji yang tahun lepas, tahun ni lain. Di tahun depan, bulan 12, dapat bonus lagi. Kan? Dapat bonus lagi, bulan 3, penilaian lagi, bulan dapat lagi berapa bulan. Begitulah. Okay? So kita bilang, kita hidup, kita perlu orang yang kerja government, dia nak ekstra macam mana. Awak rasa awak hebat. Satu awak ada kerja kecil lah, rendah sampai naik. Awak rasa orang yang berpangkat kerja government ni, dia ada pangkat, dia yang bekerja dengan dia di bawah ni semua, akan menghormati dia. Dan saya kalau bos, saya lah ustazah lah. Awak hormatkan saya, kan? Satu kali saya datang, awak tak hormatkan saya. Saya masuk kelas, saya baca Fatihah pun, jangan duduk berbual-bual kawan-kawan. Dia berbual. Saya marah lah kan. Macam mana dia orang datang belajar? Kita bercakap ataupun saya mengajar sini, awak tak boleh berbual, logok dia bual. Macam saya tak diberi penghormatan. Sepatutnya saya diberi penghormatan kan. Bila saya dapat penghormatan, saya jadi marah kan. Kenapa saya marah? Sebab saya tak kabur.
Saya perlu dihormati. Tapi hidup mesti beradab. Adab ni selalu kita bilang, kata orang yang patut kita beri penghormatan kan, mak kita, bapak kita dan sebagainya. Kita memberi pada orang, kita jangan mengharap. So bila kita mengharap tak dapat, kita akan jadi marah. Tak patut dia buat aku begitu, tak layak dia buat aku begitu. Okay. Kita dah anak kita dah kahwin. Dah kahwin dah. Okay. Lepas tu satu hari dia datang ke kita, mak nak cakap dengan mak sikit. Kita orang dah dapat rumah tu mak. Dia duduk rawat 2 tahun. Tiba-tiba dia datang satu hari, mak kita dah dapat rumah. Apa kata mak dia? Mak dia akan cuma nak cakap boleh ke tak boleh sekarang, okey ke tak okey. Mak akan rasa diketepikan kan. Ni yang kenyataan saya tanya awak. Kalau awak ada anak awak tu tanya awak, dia tak ada bunyi, tak ada cakap satu patah pun, ala dia kata dah dapat rumah mak dekat Punggol. Okay? Awak tak tahu benda. Dia tak punten, dia tak apa, dia dah dapat ni minggu dah dapat kunci. Apa rasa hati? Sedih, kecil hati, marah. Tapi kita tutup marah tu dengan sedih. Sampai ada ayolah, dah apalah, dah dapat rumah, doakanlah Tuhan selamat. Dalam hati, tak lupa mengaku, tak ada berkat ini korang. Korang tak perlu belakangkan mak, tinggal di rumah. Apa salah cakap situ kata? Salah ke? Nampak tak? Kenapa kita rasa kita ni mesti dihormati? Allah uji kita sikit saja, anak kita tak bilang. Cuma dia dah buat semua everything, dan dekat kunci baru dia beritahu mak. Mak rasa kecil hati. Sebenarnya sebelum kecil hati marah yang sebenarnya. Tapi kita tutup marah tu dengan bila kita kecil hati. Sampai hati, luka hati. Luka hati. Dia tak beritahu kita, ala dia dah dapat kunci. Atau kita dalam rumah. Okay? Anak kita pun dah kahwin. Kita dengar besar orang tanya, dengar anak awak nak pergi haji tahun ni kita jadi mak atau awak abang atau awak kakak. Ya, alah agaknya. Padahal dia tak tahu. Dia tak tahu adik dia ke anak dia tak bagi tahu dia nak pergi haji tahun ni. Tiba-tiba orang luar bagi tahu kita. Rasa tak kita marah? Rasa, boleh jadi pula kita jadi mak, kita tak tahu, orang luar pun boleh tahu, marah kan? Tapi kita tutup marah tu kurang-kurang kecil hati. Memanglah kecil hati, tapi kecil hati semua berdua, marah tu semarah. Kecil hati, kalau misalnya anak tu dah kasih tahu, dah okey lah. Tapi marah belum padam. Setelah itu kita turun berpanjang-panjang, kita macam nak tanah anak kita nak belajar, kita gembira, kita yelah, doakan kau selamat lagi. Macam nak tanah, anak kau peluk mak rasa mak dingin. Anak cakap dengan mak dingin. Sebab kita marah, tak kena pada tempat. Memanglah dari segi peraturan, dia patut beritahu kita kan. Kalau ikut pada kita baca sejarah Rasulullah SAW, bila Khadijah nak kahwin dengan Rasulullah, Nafisah datang, Khadam Khadijah datang bercakap dengan Rasulullah, kau tak kahwin ke? Dia kata, Rasulullah, siapa nak kahwin dengan aku? Aku kau kaya. Dia kata, kalau ada orang, satu perempuan yang suka dengan kau, dia nak kahwin dengan kau, pandai tak? Siapa? Perempuan yang dilahirkan dengan sudu emas kat mulut dia. Siapa? Siapa lagi? Kalau bukan puan kita Khadijah. Mungkin kalau lelaki lain akan rasa, ya, Khadijah nak aku. Ya Allah, aku tak sangka. Rasa bagus tadi, bagus. Nabi tak macam itu. Nabi tak gila dengan kita Khadijah. Tapi apa yang Nabi jawab? Baiklah, nanti aku akan beritahu awak saudara. Sebab ini penghormatan kan. Yang nak kahwin Nabi bukan budak kecil, dah 25 tahun. Tapi penghormatan pada keluarga tu, adab sopan. Sebab kalau Nabi dah membelakangkan bapak saudara, kecil hati tak bapak saudara. Mungkin akan pulau kan Nabi. Kan tak peduli kan Nabi. Tapi Nabi pergi jumpa bapak saudara Nabi Abu Talib.
Abu Talib dapat tahu Khadijah ada beberapa Nafisah beritahu Khadijah ada macam suka pada Nabi. Abu Talib bukan kata ayalah nanti kalau kita bolehlah kau boleh kahwin. Tak. Abu Talib boleh buat demikian tapi dia ada adik-beradik. Okay. Kalau tak bagi tahu adik-beradik kecil hati boleh jadi marah. So dia panggil Sayyidina Abbas, Sayyidina Hamzah, semua adik-beradik dipanggil. Fikir, bincang. Dan akhirnya Bani Hashim setuju. Nabi bukan kaya. Mas kahwin Nabi bila kahwin dengan Khadijah 500 keping emas. Mas kahwin 21 ekor unta betina. Macam mana Nabi boleh kasih sedangkan Nabi tak kaya? Inilah hasil tak membelakangkan orang. Faham tak? Tak membelakangkan keluarga. Bila berkeluarga tak dibelakangi, dihormati, kan? Keluarga rasa bahagia, kan? Dan kerana senang dan happy, semua orang chip in. Faham tak? Cuba kalau Nabi pandai-pandai berkahwin dengan Khadijah, atau beritahu dia Bapa Salim yang uruskan adik-beradik, malah tak? Mana Nabi boleh kasih contohnya? Ini adab. Kalau kita bilang, kalau kita tak nak pakai adab, kan? Kita bilang, Nabi bercakap, saya lelaki. Saya nak kawan siapa suka tak? Sedangkan, kalau Nabi buat demikian, yang rugi Nabi juga, kan? Tapi Allah aturkan. Sebab itu Nabi kata, innamal ilmu bita'allum. Sesungguhnya ilmu tu dengan dipelajari. Kau tak belajar maknanya mesti ada guru. Okey? Wal hilmu bitahallum. Dan kesopanan itu ialah dengan adab. Adab, bila kita beradab sopan, kita dapat menundukkan nafsu jahat. Bila kita beradab sopan, kita dapat menundukkan nafsu amarah. Amarah tu bisu. Nafsu amarah tu bisu itu nafsu pertama yang jahat. Nafsu yang menyuruh kepada kejahatan. So, walaupun kita bilang, kalau kita tak kasih tahu mak boleh buat apa, kalau kasih tahu mak boleh buat apa. Kita pada dalam suami isteri, kita kan muda pergi lari sana lari sini, apply sana tekan sekali dah dapat rumah. Akhirnya semua dah siap, baru kita kasih tahu dalam kunci. Tak salah kita bilang, tak ada buat masalah apa. Cuma lambat dia kasih tahu pun nak jadi kecil hati, nak jadi marah. Apa lawan pun sekarang. Ini menimbulkan kemarahan. Bukanlah kadang-kadang kita si mak ni takabur. Tetapi kita khawatir boleh masuk pada takabur. Takabur tu apa? Kita minta dihormati. Kita minta disanjungi. Kita minta dihargai. Kita minta disebut nama kita yang baik. Takut itu termasuk. Perangai kita itu termasuk perangai orang takabur. Kita bukan nak ubat orang, nak ubat diri sendiri. Faham tak? So kalau kita satu-satu perkara kita fikir, apakah aku takabur kerana minta dihormati, minta disanjungi, minta diraikan, diutamakan. Itu satu yang tanda takabur, kan? Jadi kalau kita nak selamat daripada sifat takabur, kita kena lawan. Jadi bila kita lawan, memang anak tu tak belakang kita, kan? Bisa katalah saya mengajar, cakap-cakap, saya jadi marah. Okay? Saya kena ubat diri saya balik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Sahabat bercakap. Okey, dan satu ketika Nabi sedang berkhutbah, ada kafilah masuk. Dia tengah dengar khutbah, dia dengar kafilah unta-unta dah sampai, semua lari tinggal Nabi. Ini Rasulullah. Ya. Okey, satu bila kita membaca, kita mengetahui, kita dapat kontrol diri kita, kan? Rasulullah berkumpul kena, aku ni siapa lah. Baru sekadar dia tak bilang dia nak pergi haji tahun ni. Lah semua orang lain dah tahu, aku tahu je lah. Kecil hati, obat balik. Okay? Hati kita kecil, dia kepang, pangkat. Kepang dia balik. Luka hati, ambil obat, ambil obat. Pecah hati, pergi semua. Dengan apa kita pakai super glue tu kat mana nak cari? Empang mana nak cari? Obat mana nak cari? Ilmu. Ilmu je kita tahu. Kita terluka obat sendiri. Obat sendiri tak siapa boleh ubatkan kita. Ada
antara kita adik-beradik ke, kita dengan mak bapak kita ke, kita dengan suami ke, kita dengan saudara ke, dengan sahabat ke, kadang-kadang berlaku kecil-kecil hati kan. Jadi kita fikir jaga waras, okay? Jangan fikir dengan hawa nafsu. Jaga waras perkara ini kecil, sudahlah. Okay? Ini saya share dengan awak. Share. Okay? Jadi awak tahu saya sama dengan awak, bukan manusia, bukan ada kelebihan, sama. Okay? Syamsyid dekat rumah saya tu, cukup bulan ni nak balik India. Okay. Biasalah, kita hidup dah macam lebih pada pribadi, tak ada rahsia. Macam-macam dia tak, apa semua saya nak uruskan. Bila kata hidup dia semua, Alhamdulillah, Allah akan saya yang menguruskan. Keluarga dia nak saya semua tahu. Selalu kata telefon dia, terima kasih. Tapi kebelakangan ni, satu hari, dia kata dia nak ada barang dia nak bikin gini-gini, okey tak apa, nanti lepas ni. Jadi biasa kita akan panggil satu orang, tapi kat saya akan hantar duit tu pada satu orang dekat dah apa ni pergi Serangoon, kasih duit setengah jam duit dah sampai. Tu panel panggil ondel. Bukan ondel. Okey, mana kita kasih duit, kata saya bilang bye, berapa sampai? Setengah jam, 1 jam sudah sampai. Betul, 1 jam tak kasih duit sampai. Mana dia punya ejen kat sini, dia dah terima duit, nanti dia telefon dia punya orang kat sana, hantar duit kat orang tu, aku dah terima duit. Dari orang sana hantar lah. Faham tak? Dia punya rate lebih murah daripada changer dan daripada bank. Bank pun tak kasih rate tu. Okay? Jadi, hari tu orang tu tak boleh datang, dia nak datang kat bawah blok lah. Saya nak pergi ngajar, saya kasih duit consumption. Okay, ni buy orang datang, kau kasih duit. Okay. Tapi orang tu datang lagi rabu, tak saya rabu. Saya nak pergi pukul 9. Hari Selasa Syamsul ikut pergi belajar. Okay, ada tu murid saya memang rapat dengan saya. Okay. Dia dengan Syamsul pun bawa tuan ke rumah, dia kasih duit 500. So kasih, dan ni kau nak bikin upgrade sport ke, 500 kita upgrade sport, satunya 45,000 kan. Jadi kalau dia atau sport atau mesin. Si Syamsul ni, orang tu datang besoknya nak ambil duit yang 1,000 lebih ni, dia pun kasih punya 500 dia angkat. Terus dia pun tak cakap saya sepatah. Okay. Tiba-tiba hari Selasa lepas, orang ni kasih barang, ya Allah, macam agak saya cakap kenapa nak kasih barang macam banyak. Dia boleh bawa 30 kilo, kau tahu tak? Yang barang ni macam mana kita kena hantar, letak apa kat airport, tapi dah dia punya access baggage, dia charges kan? Jadi kita ada lah dekat Serangoon, dan satu dia pakai ST tadi, dan hantar pergi kalau terbang, tapi harganya murah. Okay? Tapi tak buat lah. Jadi dan buat saya tak usah, nanti saya kasih duit, saya kan nak duit tu. Tapi aku mesti fikir, dia nak bawa banyak sangat. Okay? Jadi bila malam siap, dia pun ikut dia barang masuk kereta saya satu book penuh depan dengan dia. Balik saya bising, banyaknya barang ni, macam mana ni nak hantar? Dia lebih banyak, ini lagi banyak. Sekali dia tersasul, dia minta kasih $500 tu. Dia bilang, dia kita hari pun dia kasih aku duit $500. Habis mana duit tu? Aku dah hantar, kau dah hantar kat India, pandai kau pergi hantar kat Serangoon. Masa saya jaga, saya tak kasih sekolah sebarang. Okay, sebab mana suami dia, mana suami dia kat tangan saya. 25 tahun saya jaga. Okay. Jadi saya tak ada, dia bilang dia dah tarik kirim. Jadi konon-konon kecil hatilah. Nenek kau hantar duit, kau tak cakap sepatah. Macam banyak, macam-macam semua aku nak uruskan. 500 je belakangkan aku. Tak apalah, hari ni kau semua kau ambil lah, aku tak nak jaga lah. Macam kecil hatilah. Tapi lepas tu biasanya saya cakap dengan dia, tapi tak cakap macam selalu. Saya selalu mesra dengan dia. Nak keluar, dia kau tahu apa, saya kata dengan dia, Syamsyid, aku nak keluar ni. Dia datang kami tu, okey, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Allah khairan, dia doa ke saya. Okey? So, jadi saya keluar begitu, saya tak akan cakap kesempatan juga. Satu hari macam itulah. Lepas tu saya marah, diri saya macam agak. Saya bilang, kau banyak besar, kau banyak hebat, kau tak kabur, kau begitu begini. Kau orang tu tak umpamakan kau, tak terlupa, tak beritahu kau sikit, itu kan duit dia. Dia kan ada hak. Dia kau nak kepo besar. Orang boleh suka lah, macam orang marah. Lepas tu besoknya anak saya balik, saya cakap anak saya itu mak dia juga kan.
Untuk Mama ada 2 mak. Anak saya lelaki 2 mak. Saya dengan sama dia sayang. Saya of course lebih lah, saya tahu. Lepas tu dia ceritakan caci apa dia jadi. Ini nak nangis lah, aku sayang mak kau. Aku gini, aku dah tak tenteram. Pasal apa dia tak cakap banyak aku. Sebelum satu batas aku tak hidup macam ini nangis-nangis. Kesian, berapa aku dah buat dosa ni. Orang tu cuma tak bagi tahu kau berapa air mata dia. Tapi dah back to normal lah. Kita yang kena ubat diri kita ni. Dia tak ada apa-apa. Saya ni yang kena mengajuk. Faham tak? Korang kecil hati lah. Faham tak? Jadi saya kena ubat diri saya. Dia okey. Saya ubat diri saya. Saya marah diri saya. Korang masuk negara ke mana? Dosa kau dah cukup banyak. Kenapa kau nak tambah? Kenapa kau keluarkan mata orang? Kenapa dulu? Saya cakap lagi macam ni sebalik. Walaupun saya dalam korang kecil hati, makan tetap nak makan tangan dia. Saya kalau makan mesti ke dia. Kalau kita duduk makan, dia kalau lambat, Chamshed, dekat lah aku nak makan. Sama-sama nak makan. Kita makan sama, semua sama. Cuba share dengan awak. Kadang-kadang kita rasa kecil hati kan, kita kena lawan. Pasal, cari punca. Ada, pasal boleh ke pasal kau nak kecil hati? Kau banyak besar, kau banyak hebat. Kau siapa? Jawab balik, hina balik, kupuk balik diri. Marah-marah kan dia nak masuk kita boleh kerja. Faham tak? Kalau kita rasa, yelah, aku itu berapa, kita cakap kan, habis gaya, dia datang untuk respon saya, kata boleh adik. Dia, awak, apa ni, dia macam tempat saya lah. Dia datang tak untuk respon rumah, dekat bulan tu, saya kakak dia tak boleh singgah. Boleh kesiati kan? Atau pada kawan dia, kawan awak pergilah satu ke awak dekat 2, dekat 10 semua pergi. Awak dekat 3 dia tak ada naik 1 pulang aku dia pergi. Dekat 5, dekat 10 dia pergi. Kita dekat 3 tak boleh. Obat, barangkali nak pergi, dapat telefon, dia kata balik. Faham tak? Barangkali dia nak ada rumah kau, sekali sampai kat perut dia sakit atau merah. Obat, supaya kau kita jatuh. Kalau tidak, awak akan kita sikit marah, sikit kecil hati, nafsu kita, syaitan akan kasih panas lagi. Nanti bila kadang-kadang kita sudah panas sangat, mulut celupa, maki dan kadang-kadang main tangan. Kenapa kita kena pukul anak kita teruk-teruk? Sumpah dia sebab bakul, saya marah kan? Apa anak dia salah? Balik sekolah lambat. Balik kerja lambat. Itu biasa lah kan? Lepas tu kita tahu dia pergi rupanya dia balik sekolah lambat. Lepas tu dia bilang lambat, dia bilang homework, ada kerja kat sekolah. Lepas tu kita spy kan dia. Kita dapat tahu dia pergi rupanya balik sekolah. Budak dah jam 5 balik sekolah lambat. Masa lambat balik dengan kawan-kawan pergi NTUC banyak-banyak. Pergi daya. Dan saya pernah pergi waktu budak balik sekolah. Saya nampak 3-4 bulan. Dia pernah beli tu, tengok kat ni saya pergi dekat. Apa? Beli barang. Beli barang. Pakcik beritahu mak nanti. Baju sekolah ni balik sekolah tak balik rumah. Masuk emporium Mak tahu tak? Budak-budak kan? Tapi kadang-kadang kita tak dapat tangkap. Ibu kata itu anak kecil dapat tangkap. Betul lah, aku cek dia pergi ke emporium lah. Dia begini-begini. Lepas tu dia balik, kita pukul dia separuh maut. Pasal dia bohong. Dia cakap bohong. Tadi dia kita otaknya bohong ke? Kita boleh disiplin dengan dia. Tapi kita jangan nyanyikan dia. Kita pukul dia, sudah marah dan naik sangat kan? Dah naik sangat, ambil tali pinggang, ambil hanger, ambil kayu, ambil apa benda kita letak tadi. Padahal dia berbilai-bilai. Dia menangis kesedihan. Salah dia kerana dia pergi main bola. Salahnya kerana dia pergi aquarium lah, begitu begini. Jumpa kawan ke apa. Jadi kita kecil hati, rasa tak diumpamakan, tak dihargai, maka kita pukul dia. Pukul dia sekendak-kendak. Kalau dia kecil kita pukul. Kalau dia dah besar-besar nak pukul macam mana? Kenapa tak balik? Dia dah besar-besar kita merajuk lah kan. Tapi orang Melayu bilang kalau merajuk, biar tempat yang sanggup pujuk. Saya pun pernah merajuk juga anak saya. Gaya haji.
gaya puasa, gaya haji. Saya gaduh dengan dia. So, saya biasa lepas buka puasa, kita akan duduk ramai-ramai bagi asrama. Tapi anak perempuan dah kahwin, dah tinggal sendiri. Belum tinggal sendiri dah ada. Jadi saya harap anak lelaki lah. Suami pun dia bekerja, dia pakai taksi tak balik. So saya 3 orang nak baca. Anak lelaki dia lama, saya tak buka puasa kat rumah. Saya nak kawan-kawan nak pergi Sultan. Nanti aku buka puasa kat sana, nak duduk semayang tapi apa sampai tak, saya tidak over, nanti boleh balik. So saya, bayatan dia balik pula lambat, dah jumpa kawan kan, balik lambat. Jadi saya dah pukul berapa kan, saya dah tidur. Saya balik lah tak tidur. Bila dia balik, dia buka pintu, saya bel, saya buka pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Masuk. Waalaikumsalam. Macam itu. Waalaikumsalam. Kan biasa kan? Waalaikumsalam. Saya tak kita lah, dia kata bantu dia baju. Saya tu kan kata saya bilang nak makan bismillah yang mau nak tidur. Saya pun bangun dia datang. Anak lelaki saya itu satu lah, beza anak lelaki dengan perempuan. Anak perempuan lambat minta maaf. Anak lelaki pantang tengok mak dia bergaduh. Dia terus datang. Ma, kata ma. Dia tahu laptop dah lain kan? Kenapa ma? Tak ada apa-apa? Bila makan? Mana tidur? Jangan mengajuk kan? Boleh like this, tak baik kan? Saya lambat sikit aja. Apa lambat? Malam saya tak pernah tak ada rumah tau. Waktu tu saya aja tak ada rumah. Ada belikan, kawan-kawan nak buka kat luar, Arab suka kat Masjid Sultan itu gini. Dia nak, tak fikir kakak dah dapat dekat rumah, you bukan you balik, you tak balik, orang nak baca doa selamat, nak baca doa gitu gini, gini-gini. Petang-petang gaya you tak ada. Tu dia kata, Ma, you rasa sedih you rasa sakit hati. I tak balik, ada dia tinggalkan kita pagi raya 2 kali. Senyap, saya kata tak. 2 pagi hari raya puasa, hari raya tidak sobek kan? Pagi hari raya puasa, mak bapak hidup, biar kita tak dapat tengok muka mereka pada pagi raya. Kita kena tengok muka orang lain, tersenyum. Macam mana hati saya pecah? Hari raya kita tak tengok muka mak bapak kita. Okeylah, sorry lah. Okay, peluk, cium-cium, dah lah. Pasal anak saya tak percaya ke saya. Saya kena peluk, cium-cium, cairlah. Pasal anak satu dia memang tak boleh. Kalau saya marah sikit, dia tak tahan. Dia kata, jangan ada problem bukan antara kita. Okay? Jadi kita apa yang saya cerita kat dua daripada saya punya pengalaman, kalau kita lihat, punca kita tak ada benda tau. Just orang dapat duit, orang ni datang nak hantarkan duit kat dia. Dia pun ulur. Lepas itu dia tengok lupa. Allah. Kalau awak cakap dengan Syamsyid tu, awak kena ketawa, kena geram. Nanti dia kata, aku dah taruhkan barang tu kat dalam TV. Escort is TV. Dia cakap macam itu. Awak takkan faham. Bukan tak faham. TV tu kat dapur, escort lah. Faham tak? Kemudian nanti awak cakap macam ni, aku cakap saya lagi dia lupa. Memang kau lupa, dia lupa melampau. Melampau, banyak. Beli kau ubat pun, bila dia makan betul tak makan. Terlupa pula nak ubat. Saya kasih ubat untuk otak dia, jangan terlupa kan. Dia cakap, aku lupa. Berarti kali lupa nak ubat. So kita kena cari punca, fikir jaga waras, jangan ikut hawa nafsu, dan kita akan dapati bahawasanya punca yang nak kita marah tak ada sebab nak marah. Faham tak? Tak ada sebab. Perkara ni kecil, boleh diatasi, boleh perkara tu kecil lah anak saya. Anak saya bila saya cakap dengan dia jawab dipegang di belakang saya. Yalah, tak boleh jalan sampai peluk. Dia kata, Ma, dia suka beri kan? Give you asking something back. Then you feel happy. Anak didik kita balik tau. Beri, apa nak beri? Senyum, beri berkerti, penghormatan berdoa, apa nak beri. Tapi jangan harap pembalasan. Kadang-kadang kita harap kita tak minta balas apalah. Tapi kalau tak ada terima kasih. Betul? Kerana tak dapat terima kasih, kita jadi marah. Kita bukan apa, saya bukan minta apa. Orang
berbudi, kita berbahasa. Itu betul. Orang berbudi pada kita, kita tak ada balas, kita berbahasa. Tapi bila kau budi pada orang, jangan harap bahasa pun. Jatuhkan tahap obat yang kita minta kabul. Kalau tidak, kita akan jadi pemarah. Pasal terima kasih, pasal penghargaan, pasal tidak dihormati, tak dikenal, kita jadi marah. Ini yang kita belajar. La taghdab. Jangan mengharap sesuatu daripada sesiapa, dari suami, dari mak bapak, dari anak-anak, dari keluarga, adik-beradik, sahabat. Buatlah baik, tapi jangan harap pembalasan. Kalau dapat kita bersyukur, kalau tak dapat kita tidak terharap-harap. Okay? Bila kita terharap-harap, tak dapat, sedih tak? Sedih tak? Tak sedih. Kita manusia tau. Sedih tak?